Mazhab yang kedua yang masuk, dia masuk ke negara Islam di abad ke-19. Abad ke-20, abad ke-19. Ini waktu penjajahan. Dipanggil sebagai manhaj ilmi, scientific method. Baca sirah Nabi pun dia guna kacamata saintifik. Dengan erti kata, apa saja mukjizat, dia akan tafsirkan dengan tafsiran saintifik. Naturalism. Philosophical naturalism. Salah seorangnya adalah Hussein Haikal. Dan buku dia ni popular. Tapi sekarang dah tak berapa popular lah. Dulu popular. Hussein Haikal ni, dia takwil macam-macam. Ashabul Fil tu adalah wabak. Kan? Ababil tu. Burung ababil tu adalah wabak. Nabi SAW Isra' ni adalah secara rohani sahaja. Dia bukanlah travel dengan badan dia. Naik ke langit ke-7. Bukan tu. So dia takwil. Dia takwil dan takwil dan takwil. So Syekh Syahid Ramadan Al-Buti memang sangat kritikal lah terhadap isu ni. Dia kata ini adalah asas bila you remove mukjizat daripada the Islamic narrative, that means you are demolishing Islam in its totality. Simple as that. Yes. Saya tahu Kristian pun buat benda ni juga. Sekarang ni. Sekarang ni sebab dia kena tekan dengan saintis. Orang pun dah start meripik dah. Benda tu dia explain macam mana Sebelah kan? Katanya ada crosswind lah. This becomes a joke for the atheists. Atheists make fun of all this. Sebab tu siapa yang datang Syekh Hamzah Karamali punya kursus tu kan, dia banyak mengingatkan kita bahawa the Christians have made so much blunders when they're trying to prove the existence of God. So don't commit the same mistake. Contohlah kan, William Lane Craig kan, bila dia nak buktikan bahawa dia bukan saja cerita pasal cosmological argument dalil hudus, ada contingency juga kan. Dan Kristian ni bila dia bawa hujah contingency ni, dia tak perasan bahawa dia telah slide diri dia sendiri. Sebab Jesus himself is contingent. Jesus himself is contingent. Lepas tu dia terpaksa bawa supernaturalism. But the problem is, Jesus eat. Jesus was born. Jesus died. So, Kristian tak boleh guna contingency argument untuk prove the existence of God. Atheist kalau cerdik, dia akan tangkap terus. Dia kata, therefore, Jesus is not God lah. Same. This argument is against you. So, Kristian banyak buat blunder sebenarnya. Dan antara hujah terkuat dia orang sebenarnya bila defend God adalah argument from design. Sebab kita pun ada guna argument from design. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam kalam, argument ataupun dalilul inayah ni, argument, kita dah ada term tu, dalilul inayah. Dia tak panggil argument from design, dia inayah ni maksud dia God's provenance. Bahawa provenance kan, maksud dia perhatian Tuhan, bahawa Tuhan bagi perhatian setiap waktu, bantuan setiap waktu, setiap saat. Itu dia bagi inayah, inayatullah, dalilul inayah. Sebenarnya dalil inayah termasuk dalam dalilul hudus dan dalil inkar. Sebab kenapa argument from design ni menjadi bukti kewujudan Tuhan? Sebab for this contingent being to have a design, dia dependent, dia tak boleh design diri sendiri. Dia pun dependent kepada, so sebenarnya dalil argument from design ni dalil imkan juga. Dia termasuk dalam dalil imkan. Masuk dalam hadis dalil hudus juga. Termasuk isu tasalsul, termasuk isu daud. Kan? So why, akhirnya kepada why yang tak boleh ada why lagi lepas tu. And why is this like that? Oh, because of this. Why is this like this? Oh, because of that. You cannot go on asking this question infinitely. Ad infinitum kan dia kata kan. Syariat tak boleh. Mesti ada stop at something yang tak ada why lagi dah. Sebab tu ulama Asy'ariyah kata Allah buat sesuatu tanpa gharad. Tak ada illah. Ni orang tak faham. Orang tu apa Asy'ariyah kata Allah buat kerja tanpa sebab. Tak, awak kena faham. Allah buat sesuatu tak ada motif macam kita. Kita pergi kerja sebab apa? Nak cari makan. Betul? Kita bermain sebab apa? Nak menghiburkan diri kita. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, Allah cipta kita ni semua apa? Dia nak hiburkan diri dia ke? Kan? Kalau kita tak ada, dia boring ke? Nampak tak? Dia berfikir macam manusia dah. Dia dah mula banding Allah dengan manusia dah. Allah tak perlu apa-apa pun sebenarnya. Ni manusia susah nak faham benda ni. Sebab kita buat sesuatu mesti ada sebab. Maksud dia mesti nak capai sesuatu, mesti nak dapat sesuatu.
Allah kalau tak cipta apa-apa pun tak ada masalah kan? Betul tak? Tidak ada kemestian untuk Allah cipta. Kecuali dalam mazhab-mazhab lain. Macam Ibn Arabi, macam Ibn Taymiyah. Ada sepakat dalam isu ni. Dia sepakat dalam isu ni. Allah mesti mencipta. Kalau Allah tak cipta, dia tak sempurna. Maksud dia tidak ada instance dalam kewujudannya mana Allah tidak mencipta apa-apa dan tidak ada makhluk dengan Allah. Mesti mencipta dan Mesti. terus mencipta. Dan terus mencipta. Yes. Tapi how do we explain sifat Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq, Al-Bari, and Okay. so on and so forth? Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada sifat itu. Seseorang yang apa kita kata kuat, walaupun dia sedang tidak mengangkat weight, dia tetap sempurna. Betul tak? Dia tetap kuat. Walaupun pada waktu tu dia tak angkat weight pun. Dia tak menunjukkan kekuatan dia. Adakah dia kurang sebab dia tak angkat weight? Dia kuat, dia memang kuat. Dia memang tahu, dia boleh mampu, dia boleh buat. Tapi dia tak buat. Adakah itu dia tak sempurna? So dia yang kita ada susah sikit nak faham Ibn Taymiyah dengan Ibn Arabi punya conception ni. Ibn Arabi punya fight ni adalah sama lah konsep dia. Ciptaan itu ataupun bukan ciptaan. Tajalli ni berlaku secara tak ada permulaan. It has no beginning. Ibn Taymiyah pun sama. Hawadith la awwala laha. Maksud dia makhluk yang tidak ada permulaan. Series of makhluk yang tidak ada permulaan. That series itself has no beginning. That means tak pernah ada ketika yang Allah tidak ada bersama dengannya makhluk. Sedangkan ini bercanggah jelas dengan hadis yang ada dalam Bukhari. Kan Allah wa lam yakun syai' ma'ahu. Allah ada pada ketika itu tidak ada sesuatu pun bersama dengan dia. So Ibn Taymiyah main takwil bila masuk hadis ni. Sebab dia tahu hadis ni akan robohkan dia punya whole argument. So, pelik ya.